والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على الكتاب قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Faya ibadallah. Sekalian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Berbanyak-banyak kita rafakkan setinggi-tinggi puji kepada Allah Azza wa Jalla yang menjemput kita pada pagi ini, yang memberi nafas kepada kita pada hari ini, yang memberi kesihatan kepada kita pada pagi ini, dan seterusnya hari-hari yang mendatang dan hari-hari yang berlalu. Alhamdulillah ya Allah, kita diberi kesempatan sekali lagi untuk sama-sama berkuliah di Masjid Al-Mustaghfirin bagi menyambung muzakarah kita pada bulan yang lalu, yang mana kita dalam bab yang ke-17 pada menyatakan soalan mungkar dan nakir. Sambungan hari ini, kedatangan mungkar dan nakir itu daripada pihak kiri. Sebelum tu kita ulang-ulang atau perangat-perangat sikit ilmu yang lalu, yang mana telah pun tersebut di dalam hadis Nabi SAW, apabila seseorang itu atau apabila satu-satu mayat itu dihantar ke kubur, diletakkan di dalam lahat, ada satu hadis mengatakan baru separas lutut ditimbus tanah, baru sampai dekat lutut, belum lagi pada keseluruhannya telah pun bergerak-gerak di hujung kaki, rupanya dah tunggu siap. Malaikat mungkar dan nakir dah ada siap. Dengan diceritakan sifat malaikat mungkar dan nakir yang hitam
hitam, mukanya biru, kedua-dua matanya, suaranya seperti petir, mata kedua-duanya seperti kilat yang menyambar dan mencari bumi dengan taringnya. Sedikit imbasan daripada hadis Nabi SAW perihal sifat malaikat Munkar dan Nakir, yang mana kedua-duanya akan datang pada awal-awal lagi daripada pihak kepala. Apa amalan yang tunggu pada pihak kepala? Solat. Solat yang menanti pada pihak kepala. Cuba menangkis setiap persoalan yang datang. Jangan disoal, Tuan aku ini, kerana sesungguhnya ia memelihara solat, menjaga waktu solatnya. Kepala ini menjadi saksi yang selalu sujud tunduk kepada Allah. Kemudian datang daripada pihak sebelah kaki. Pahala apa yang menanti di kaki? Ini jangan disakiti, Tuan kami kata bahagian di sebelah kaki sesungguhnya dia berjalan ke tempat jemaah, bersolat berjemaah, ke tempat-tempat beribadah. Kemudian datang daripada pihak kanan. Apa yang ada di sebelah kanan? Sedekah. Sedekah yang ada di sebelah pihak kanan. Maka sedekah menangkis malaikat Munkar dan Nakir daripada menduduki pada sebelah pihak kanan, kerana sesungguhnya tangan kanan sentiasa memberi hal keadaan ikhlas di hati. Dan hari ini kita sambung. Kemudian kedua-dua malaikat Munkar dan Nakir datang daripada pihak kiri, lalu berkata puasa. Rupa-rupanya pahala puasa. Puasa di sini adakah puasa wajib ataupun puasa sunat? Dua-dua. Sama ada wajib ataupun sunat. Kedua-duanya dikira sebagai pahala puasa. Maka jangan kedua-dua kamu datang, kata pahala puasa. Jangan kedua-dua kamu datang daripada pihak aku, yakni pihak kiri, kerana sesungguhnya ia lapar dan dahaga kerana takut daripada tempat ini. Puasa juga menangkis persoalan ataupun kedatangan Munkar dan Nakir dengan beberapa persoalan yang dibawa datang kepada si mayat. Baik, apabila disebut kata mayat ini, kita letakkan diri kita di situ. Jangan kita bayangkan orang yang dah mati. Kita letakkan diri kita di situ. Sebab kita ini adalah bakal mayat. Kita semua bakal mayat. Allah sebut dalam Al-Quran, setiap jiwa yang hidup pasti menemui mati. Kita yang hidup ni pasti mati. Dan bila disebut keadaan jenazah yang diturunkan dalam lahat, bayangkan itu kita. Baru kita ada rasa, perasaan, tempat tu kita yang nak duduk. Dan kita akan didatangi oleh Munkar dan Nakir. Awal-awal dia kunjung daripada hujung kepala, adanya solat. Kemudian daripada hujung kaki, adanya saksi berjalan ke tempat-tempat ibadah berjemaah. Dan kemudian didatang daripada pihak kanan, adanya sedekah. Sedekah itu termasuklah zakat. Dan kemudian bila datang daripada pihak kiri, adanya puasa. Ada apa pada puasa? Ada apa pada puasa? Puasa ni adalah satu rutin yang diajar oleh baginda Nabi SAW kepada umat Islam yang berpuasa, menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara lain yang membatalkan puasa daripada terbit fajar shadiq hingga tenggelam matahari. Itu yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW seperti mana yang disyariatkan oleh Allah kepada baginda. Bukan puasa tak makan daging, bukan puasa tak makan benda-benda berdarah. Itu bukan puasa. Itu puasa orang yang bukan Islam. Tetapi puasa Islam adalah tidak membenarkan makan dan minum. Apa-apa pun tak boleh. Yang memasuki rongga-rongga terbuka. Daripada mana? Daripada terbit fajar shadiq. Yakni waktu subuh hingga sampai tenggelamnya matahari. Yakni masuknya waktu maghrib.
Dan puasa ini juga bukan dikhaskan hanya kepada puasa Ramadan yang wajib semata-mata, tapi termasuk juga dalam puasa sunat. Apa yang ada pada puasa? Kenapa pahalanya begitu besar? Sebab di dalam beberapa hadis cerita tentang puasa ni banyak sangat. Banyak sangat diceritakan. Yang mana kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Nabi SAW begitu banyak berpuasa kecuali di dalam bulan Sya'ban. Dia paling banyak berpuasa dalam bulan Sya'ban. Tapi dia tak ambil 3 awal, 3 tengah, 3 akhir. Yang tu tak ada dalam sunnah dia. Cuma kata Aisyah dia banyak berpuasa. Mungkin lebih daripada 10 hari dalam bulan tu. Kerana itu adalah latihan untuk menghadapi puasa Ramadan. Agar tubuh badan kita tak terlalu terkejut. Kita kata terkejut kepada budaya puasa. Mai satu Ramadan, lembek terkelepek, tak boleh angkat kaki tangan dah. Punya letih, tak kira dah. Tak pernah buat latihan pun. Bagi orang yang selalu membiasakan dengan puasa-puasa sunat, maka ia akan dapat menahankan ini. Biasalah dia memang duk puasa dah. Cuma bezanya hari itu adalah satu Ramadan. Dan apa yang ada di dalam puasa itu, kata Nabi SAW, orang yang berpuasa, maka ibarat dia ada satu perisai daripada perisai neraka. Perumpamaannya orang yang membawa perisai di medan peperangan. Bila dia bawa perisai di medan peperangan, orang nak tikam dia, orang nak bunuh dia, maka ada perisai yang akan menghalang daripada diri dia dicedera. Begitulah juga pahala berpuasa. Ini tak kira puasa sunat ataupun puasa wajib. Jadi bila mana neraka datang untuk membakar, untuk mengazab dia, maka pahala puasa itulah yang akan menjadi perisai menghalang api neraka daripada cicak pada tulang dan daging kulit dia. Dan ada lagi hadis Nabi SAW, ini janji Nabi. Barang siapa yang menjaga puasanya sama ada sunat ataupun wajib, maka jarak dia daripada neraka adalah 70 tahun. Ada hadis kata 70 hari. Kalau 7 hari pun tak apa. Kalau orang yang menjaga puasa dia, tak kira puasa sunat ataupun puasa wajib. Itu dari segi hadis banyak diceritakan. Yang mana bila kita berpuasa, tubuh kita akan lemah. Rohani kita akan kuat. Rohani kita akan kuat untuk siapa ni? Untuk berlawan dengan syaitan. Kita dengan syaitan ini ibarat dua makhluk. Kedua-duanya makhluk Allah. Syaitan pun makhluk Allah. Kita pun makhluk Allah. Dua makhluk yang sedang berlumba lari. Kita berlumba dengan dia. Kalau kita lemah apa? Lemah dari segi rohani, syaitan akan menang. Dia selalu bisik di telinga kita. Dengan bisikan-bisikan, rehatlah, tunggulah, esok-esoklah, nantilah kita buat. Tangguh demi penangguhan itu adalah daripada bisikan syaitan. Hang letihkan, hang tak larat, rehatlah. Nantilah minggu depanlah buat. Lain kalilah. Tapi kalau orang yang ada jiwa yang kuat, maka dia akan lawan syaitan. Dia akan bangun, meninggalkan bisikan dan pujuk rayu daripada syaitan. Terjaga waktu dini hari, mungkin jam 4 pagi. Syaitan ni peluk kita, bisik di telinga kita, awal lagi. Nanti dok setengah jam je lagi. Pas setengah mangkit cantik dah. Kita yang berjiwa lemah, sikit lagi 4:30, sat lagi aku bangun. Jam dah gerak dah. Tekan jam. Tak lagi dah, sikit. Allah yang Maha Pengasih dikejutkan lagi. Tapi bukan 4:30, 4:45. Syaitan kata sikit lagi. Lah ni subuh lambat.
Subuh 6.24. Hang kalau mangkit 5.30 pun ada sejam hang boleh tahajud. Sikit lagi. Kita dengan syaitan ini kita sedang berlumba-lumba. Bila kita ingat kita ni sedang berlumba dengan dia, bangkit cepat. Kalau aku lambat, menang dekat dia. Jangan izinkan dia menang. Bangkit terus. Nah, maka apabila kita bingkas bangun, menangis dia. Menjerit-jerit sebab dia kalah. Dia tak mempunyai daya, upaya dan kekuatan, melainkan bisikkan saja. Dia hanya mampu berbisik. Kekuatan syaitan adalah yuwas wisufi sudu rinnas. Membisik-bisik dan mewaswaskan di dalam dada manusia. Itulah kekuatan dia. Orang berbisik ni bukan berceramah pang 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 tu dah. Tapi dia bisik saja. Bisik itu bukan di telinga. Dalam dada kata Allah. Sudurin nas. Rupa-rupanya bisikkan dalam dada ini lagi dahsyat daripada yang hampuk terang tu. Tengok. Kita nak kejut anak kita bangun subuh. Tumbuk pintu dah gedebung. Syaitan tak payah buat lagu tu. Nah, duduk saja dalam hati dia. Bisik pelan-pelan. Hamba buat tak dengar sudah. Saat lagi dia dengar, dia sakit jari retuk tu. Sakit tangan, dia tumbuk pintu, dia berhenti. Lepas tu, dia bisik dekat si mak yang tukang gerak tu. Biar apilah ke mereka, mangkit, tak mangkit sudah. Hang dah gerak. Tanggungjawab hang dah lepas. Kata syaitan. Akhirnya kita kalah. Sebab apa? Sebab jiwa tak kental. Kenapa jiwa tak kental? Malas berpuasa. Cara untuk menguatkan jiwa orang Muslim ialah dengan berpuasa. Sebab itu, peperangan pertama dalam perjuangan Nabi SAW ketika mana sampai di bumi Madinah berlaku pada tahun pertama puasa. Ini tahun kedua hijrah berlaku peperangan Badar. Berlaku dalam bulan puasa. Ketika itu umat Islam nampak tak makan dan tak minum. Tapi jiwa, semangat perjuangan mereka adalah kuat. Ya, orang puasa tu ajak pergi berperang. Rupa-rupanya jangan pandang lekeh pada orang yang berpuasa. Bahkan dia lagi kuat daripada orang yang tak puasa. Kalau orang puasa dia akan sembahyang tepat pada waktunya. Orang yang tak puasa dia lambat sikit. Aku kenyang sangat tadi makan. Sat dulu. Nak percekang perut. Tak sat punya cekang sampai merenin. Ni nak perkendok lah pula kot. Sat lagi pilah sembahyang. Bersandar, duduk berangan. Kononnya nak rehat seketika. Bisik syaitan. Zuhur tu panjang lagi. Kalau hang tidur pun tak ada apa. Memang Melayu. Mata perut kenyang. Tos kipah. Oh syok. Kalau boleh tidur syok. Kalau boleh tidur syok memang dia tidur. Tak apa, lambat pun tak apa. Jaga pukul 2.30. Ada lagi. Dia kata Zuhur sampai pukul 4.45 lah ni. Asak masuk dekat-dekat pukul 5. Kalau tidak sampai pukul 4 pun tak ada masalah. Padahal tak ada masalah situ. Hai tak boleh lah. Setan ni nak kena bangkit. Dia seronok, dia gelak tengok kita. Dia kata hidup kita ni berlumba-lumba dengan dia. Satu-satu jalan yang mana telah pun digariskan oleh Nabi SAW kepada kita. Nak lawan syaitan, kena banyak berpuasa. Rupa-rupanya, tang mana duduk pahala puasa ini, duduk daripada pihak kiri yang akan menangkis setiap persoalan mungkar dan nakir. Bukan sahaja dia melangkis bisikan-bisikan syaitan. Ketika mana di dunia, dia juga akan menangkis persoalan mungkar dan nakir. Dan dia akan menjadi perisai di antara perisai-perisai neraka. InsyaAllah ta'ala. Sebab tu Nabi ni diajak kita banyak berpuasa. Di antara wasiat yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Dia menyuruh kita melazimi puasa hari putih. 3 hari di dalam bulan hijrah. Walaupun ada khilaf. Bila ada khilaf ada 2 pendapat.
ambil 13, 14, 15. Mungkin tak sempat. Katalah hari 14 dengan 15 tu jatuh hari kenduri. Mungkin 13 dengan 14 tu hari putih yang kita selalu beramal dengan dia. Kenduri. Kenduri pula, kenduri sahabat baik adalah rasa macam tak berapa kena kalau aku puasa. Nak meraihkan kenduri adik-beradik. Puasa tu sunat. Meraihkan hajat orang wajib. Kita buka. Kita tak payah puasa hari tu. Nah, saat lagi pergi duk com dia muka. Tuan rumah ni biasanya dia akan jemput sila makan. Puasa. Dia serba salah. Nak pergi bungkus awal lagi. Tak apa, tak gaduh. Tapi tak boleh lah. Bila kita hadir dalam keadaan berpuasa, bimbang kalau rasa tak selesa di hati tuan rumah. Kalau tuan rumah kata punya pasal lah, aku panggil hang makan kenduri, hang nak puasa kan. Patut tak payah pergi. Jadi, kita nak pilih waktu bila? Kita dah tertinggal 13 dengan 14. Kita boleh ambil 15, 16 dan 17. Selepas daripada tu. Sebab apa? Sebab meraihkan qadiyal hajat. Hajat seorang kawan, mungkin saudara terdekat, adik-beradik kita. Kita boleh ambil 15, 16, 17. Tak menjadi salah sebab dia masih lagi tengah-tengah bulan. Kita panggil tengah-tengah bulan. Tapi untuk orang yang istiqamah berpuasa 13, 14, 15. Kena bulan tu dia sakit. Dia sakit. Tak boleh puasa. Sakit yang teramat sangat. Maka Allah Ta'ala kira pahala dia berpuasa. Sebab dia istiqamah setiap bulan. Allah yang maha pengasih. Allah yang maha penyayang. Yang maha pemurah. Yang maha memberi segala-galanya. Mengira dia sebagai orang yang berpuasa. Macam tu juga wasiat yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda berpuasa pada setiap Isnin dan juga Khamis. Kita sebut dalam beberapa kitab yang kita baca, terutama sekali Syama'il Muhammadiyah, cerita tentang puasa Nabi. Nabi akan berpuasa setiap hari Isnin. Kenapa hari Isnin? Kerana Nabi dilahirkan pada hari Isnin. Dia sambut birthday dia tiap-tiap minggu. Kita ni duk kira tarikh bila nak mai, nak potong kek. Nabi akan sambut setiap minggu, iaitu setiap hari Isnin, kerana mensyukuri nikmat Allah atas kelahiran baginda pada hari Isnin. Dan kemudian diikuti dengan hari Khamis. Kenapa Nabi berpuasa pada hari Khamis? Dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan daripada Abu Hurairah, Nabi berkata pada setiap hari Khamis petangnya, yakni asar, selepas asar, laporan kita akan dihantar ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang membacanya akan berkata kepada Allah, hamba-Mu ini sedang berpuasa, sedang bersiap untuk berbuka puasa. Maka kata Allah, tuliskan kebaikan untuk dia sepanjang minggu ini. Sebab setiap hari Khamis adalah laporan dihantar. Laporan mingguan dihantar sebelum masuknya hari Jumaat. Maka Nabi bagi wasiat kepada kita untuk berpuasa Isnin dan Khamis. Terpulanglah nak puasa-puasa. Kalau tak mau puasa, tak payah puasa. Tapi jangan pandang rendah untuk orang yang tidak berpuasa. Tengok aku rajin puasa. Ikut sunnah Nabi, bukan macam mereka. Tak tahan langsung. Bila kita puasa, kita rasa kita hebat. Kita megah. Itu bisikan syaitan. Hang bagus. Hang lah saja yang paling baik di kalangan mereka. Ingat syaitan, dia akan cari celah. Dia akan cari ruang untuk cuba membisikkan kejahatan dalam diri kita. Okey. Itu dari segi pandangan Al-Quran dan pandangan Al-Hadis. Kita tengok dari segi pandangan, sedikit pandangan sains tentang berpuasa. Hari ini orang yang bukan Islam juga mengakui puasa adalah satu penjagaan kesihatan yang paling baik. Dia buat kajian ke atas seekor cacing tanah. Suruh cacing puasa. Dia bukan nak kaya lagi kita.
lapang ayak, lapang nasi dah. Suruh cacing puasa. Ambil cacing tanah. Pernah tengok kan cacing tanah? Orang yang pernah duduk atas tanah dia tahu. Dia besar kan, no? Cacing tanah tu dia besar. Mana so, geli gelemannya. Kita kadang korek cangkul-cangkul terputih dia kena. Dia terkodek-kodek dengan kita pun geli. Nah, so dia akan masuk dalam jasad kita, no? Dia akan makan kita. Sampai kita jadi tanah. Dia korek biji-biji mata kita. Dia keluar ke lubang telinga kita. Okay, baik. Apa kajian yang dibuat pada cacing tanah ni? Mereka bagi dia puasa. Mereka ambil satu lagi cacing tanah. Tak bagi puasa. Makan apa cacing tanah? Nama pun cacing tanah. Bukan makan KFC. Bukan makan Nescafe tarik. Bukan makan teh tarik. Nah, makan tanah. Kamu tanah ni hidup. Jadi dibiarkan. Sampai 15 hari. Dia dah makin sengak. Dia pun nampak. Dia pun bubuh pula tanah kat dia. Dia hidup balik. Biar lama sikit. Dia pun bubuh tanah lembab. Tak ada. Sementara yang satu lagi dibagi makan macam biasa. Yang makan macam biasa tu dia membiak. Dia beranak pinak. Dia beranak pinak. Kemudian mati. Hak yang puasa ni tak mati. Hidup. Hak yang mati tu anak pinak dia lepas belah. Lepas belah bagi makan macam biasa. Dia masih hidup. Walaupun tak beranak pinak. Lepas tu hak yang kecil-kecil daripada belah tu membesar, membiak, mati. Sampailah kepada 9 generasi. Beranak mati. Tapi hak yang puasa ni, dia hidup 9 generasi. Tu kajian dekat cacing tanah. Nak habaq apa? Nak habaq berpuasa ni, rupa-rupanya memanjangkan umur. Pernah dengar orang tu mati? Mati pasal apa? Puasa sangat. Pernah orang kata tu? Puasa sangat, dia rajin sangat puasa, mati awak. Dah kan? Yang kita duk dengar orang mati ni masa tersikit makan. Makan sungguh-sungguh sampai tak pantang. Pantang tengok. Tabuh selalu. Mati Orang tanya mati pasal apa tu? Mati makan tak pantang. Makan haru biru. Yang kita duk dengar mati kerana makan. Kita tak pernah lagi dengar mati kerana puasa. Dia tu rajin sangat puasa, tengok tangan makin pendek. Dah kan? Itu kelebihan orang-orang yang berpuasa. Itu dari sudut duniawi. Dari sudut ukhrawi kita dah baca. Dan daripada sudut agama Islam, yang mana berpuasa itu akan menjadi perisai untuk menghalang daripada disiksa ataupun dijilat oleh api neraka. Dia duduk pada pihak mana? Pada pihak kiri kita. Baik. Dalam perbicaraan ini, dia ni hadis yang kita baca ni lah. Sambungan daripada hadis ni ada satu lagi panjang. Kata Nabi SAW, malaikat maut, malaikat munkar dan nakir ni, bila dia datang daripada keempat-empat pihak, dia jumpa di hujung kepala pahala solat, dia jumpa di hujung kaki pahala berjemaah, dia jumpa daripada pihak kanan pahala sedekah, dia jumpa pada pihak kiri pahala puasa. Jadi dia tak ada ruang dia nak masuk. Tak ada celah, tak ada pintu untuk dia masuk. Maka dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, halaukan keempat-empat amalan ini. Kerana sesungguhnya amalan itu bercampur dengan riak, bercampur dengan takabur, bercampur dengan sum'ah, bercampur dengan ujub. Ujub ni duk rasa heran. Aku heran, awak dapat tak tahan puasa. Aku ni punya rajin puasa. Duk tunggu-tunggu je. Minggu ni bila nak main Isnin. Duk ternanti-nanti bila nak hazan yang Khamis. Sentiasa duk kira-kira bila hari putih. Apa boleh buat lupa? Itu apa? Itu nama ujub. Duk heran dekat orang tak boleh buat. Duk heran dekat diri sendiri. Duk bangga dengan diri sendiri yang boleh buat. Kata malaikat, halau. Dia tak layak duduk.
dia tak boleh duduk. Bila semua dihalang. Solat lagu solatnya yang tak sempurna. Sedekah lagu sedekahnya yang riak. Begitu juga berjalan ke tempat-tempat berjemaah juga tak boleh diterima apabila semua dihalau. Maka satu amalan yang malaikat tak boleh halau. Satu je. Apa dia? Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran sebelum subuh. Bacalah Al-Quran sebelum subuh, sama ada kitabnya di tangan ataupun kitabnya di dada. Maksud kitab di dada tu dia hafaz. Kitab di tangan tu dia buka Al-Quran. Tapi sebelum subuh, adanya pahala membaca Al-Quran sebelum subuh, itu satu-satunya pahala yang tak boleh dihalang. Tahu dia duduk di mana? Dia duduk di dada. Dia yang akan menjawab segala persoalan munkar dan nakir. Dah semua halau tak boleh pakai. Ada satu-satunya yang tak boleh diusir oleh malaikat munkar dan nakir adalah pahala Al-Quran. Membaca Al-Quran sebelum masuk waktu subuh. Sebab tu adalah penting kita umat Islam, terutamanya sekali dalam usia yang dah nak balik kampung ni, rehat tunggu mati ni, bangkit bagi awal sikit . Jangan nanti orang azan subuh, bangkit bagi awal sikit. Sekurang-kurangnya dapat 2 rakaat pun jadilah. Kerana di dalam setiap rakaat itu ada bacaan Al-Quran. Pada rakaat pertamanya ada Fatihah, Al-Quran. Mungkin nak baca kuliah saja, itu juga ayat Al-Quran. Ataupun mungkin tak sempat dah nak baca, nak sembahyang 2 rakaat, boleh baca Al-Quran. Bukalah, mungkin kita boleh baca surah-surah pendek di dalam Al-Quran yang tak kita hafaz. Kerana ia akan menjadi syafaat awal-awal sekali di dalam kubur. Itu satu-satunya amalan yang tak boleh dihalau oleh munkar dan nakir. Hak lain, lepas ditapis, dikaji tengok, semua tu tak boleh pakai, kami boleh masuk. Ada kunci reput. Ataupun dimakan anai-anai, maka dibuang. Tetapi Al-Quran tak dapat ditembusi. Bacalah Al-Quran sebelum subuh. Itu penting bangun awal. Kita orang Islam ni, sebab tu Allah Ta'ala letak kita pada usia-usia macam kita ni. Tidur, kata orang tua-tua, tidur tak jerak. Kan? Betul tidak tak jerak? Tak berapa nak lena, sat lagi terjaga. Kadang macam nak tidur sangat-sangat. Lepas-lepas Isya tu tak boleh nak kata apa dah punya nak lena. Sat lagi pukul 12 dia terjaga. Dia punya tak mau tidur lah. Nak bangkit sembahyang, awal sangat kot. Nak tidur tak mau lena. Pujuk. Dekat-dekat nak subuh baru dia nak lena. Rupa-rupanya bila Allah tak bagi kita tidur tu, dia kejutkan kita pada jam berapa juga. Kalau rasa diri tak apa nak percaya kat diri ni, bangkitlah. Bersolatlah. Walaupun pukul 12 tengah malam. Tak tahu tak boleh bangkit ke tak boleh bangkit. Jadi Allah Ta'ala kejut awal hari tu. Dan tentang soalan munkar dan nakir ni, bila dah dia tak boleh nak halau Al-Quran, adakah Al-Quran yang akan menjawab? Yang akan menjawab tu bukan Al-Quran tapi amalan. Amalan yang kita bawa, ialah akan menjawab setiap persoalannya. Kalau kita tengok yang mana satu-satu mayat itu bila dihantar dia, diletakkan di dalam kubur. Persoalan pertama, okey kita sambung . Oleh itu tersedarlah ia seperti terjaga orang yang sedang tidur. Jaga. Dihantarkan dalam lahat, maka terjaga. Apabila Allah Ta'ala tiupkan roh. Ada hadis mengatakan roh itu sampai ke paras pusat. Ada hadis mengatakan sampai ke lutut. Sampai ke lutut. Sebab kita bangun, duduk dan melihat pakaian.
Apa yang akan kita lihat? Celik-celik mata. Kata kubur tu gelap gelita, gelap. Tapi ketika Allah Ta'ala nak memperlihatkan suasana alam barzah ni, kita nampak ada tanah. Maka kita sedar, aku dah mati. Ya Allah, aku dah mati hari ni, Ya Allah. Pandang kepada pakaian yang dipakaikan. Kita dipakaikan dengan pakaian kafan. Kain putih. Ha? Kalau perempuan lagu cara perempuan lah. Dengan baju yang tak berjahitnya. Tapi dia ada telekung dia. Dan ketika itu kata hadis Nabi SAW akan mendengar bunyi dengungan. Bunyi dengung macam dengung lebah tu. Macam kawanan lebah. Bunyi. Hairan dia. Hairan si mati. Dengungan apakah yang berbunyi ni? Bunyi dengungan ruh-ruh orang ramai. Mukmin. Kalau yang si mati itu mukmin. Kalau yang si mati itu soleh, akan dengar bunyi dengungan roh yang ramai, yang banyak datang berziarah. Kata malaikat Munkar dan Nakir, jangan mai lagi dekat dia. Jangan mai lagi dekat dia. Kesakitan ketika mana dia mati belum lagi habis. Dia sakit lagi. Kesan-kesan sakaratul maut belum lagi selesai. Kata roh mukmin ni, nak cerita pasal roh mukmin dulu. Ni saya bukan cerita dongeng dah, ini hadis. Kata roh mukmin, biarkan mereka datang. Biarkan mereka datang lihat pakaian kafanku. Aku berbangga dengan pakaian kafanku kerana dipakaikan oleh anakku yang soleh. Kalau anak kita yang pakaikan pakaian kafan kita, rupa-rupanya kita akan berbangga dengan pakaian yang dipakaikan. Tangan anak kita yang memakaikan kita. Dia tak upah siapa-siapa bagi pakai. Itu pentingnya ilmu wasiat kita tinggalkan kepada anak-anak kita. Hampa belajar uruskan jenazah, nak bagi mandi mak nanti. Jangan lepaskan mak pada orang lain. Mak malu pada bahagian-bahagian tubuh mak dilihat oleh orang lain. Hampa belajar ya, macam mana nak meruam najis. Mak malu seandainya lubang najis mak dibuat oleh orang lain yang mak tak kenali. Hampa belajarnya bagaimana untuk menjerus air secara perlahan. Kerana sungguhnya orang yang mati itu sakit pada setiap kulitnya, isi dagingnya. Tapi kalau anak-anak yang soleh boleh buat lebih halus, lebih lembut. Berwasiatlah. Berwasiatlah pada anak-anak kita. Ajak mereka macam mana nak kafan. Ajak mereka macam mana nak kafan. Bentangkan kain kafan. Tidur di atas tu, buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Ceritakan begini. Saya masih terimbas dalam pemikiran saya sewaktu Allah yarhamah ibu saya bentang kain kafan dia. Dia buat sendiri kain kafan dia. Dia cantum kain bagi besar. Dia kata, mak ni besar. Dia kata. Sebab tu kena bagi besar macam ni. Nanti kalau nak balut, takut kain tu tak selisih. Akan terbuka pada bahagian perut. Jadi dia kata kalau macam ni, hampa tengok. Boleh selisih, elok. Panjang begini. Boleh ikat elok. Boleh dilipat di hujung kaki begini, di hujung kepala begini. Pakaian aku buatkan macam ni. Uamkan aku begini. Kami diajar sedemikian. Walaupun mak kami tak ada pendidikan tinggi. Tapi dia ada pendidikan dalam urusan ukhrawi. Itu di antara wasiat. Masih lagi saya terbayang. Dia tidur di atas hamparan putih. Dia suruh kami buat begini. Esok ni dia kata. Esok ni buat dekat aku macam ni. Bahasa dia kasar lah. Itu dalam pendidikan. Bila saya fikir, saya tak buat lagi dekat anak-anak saya sedemikian. Saya tak tidur lagi di atas kafan. Sejujurnya saya mengaku. Saya takut nak tidur di atas kafan. Sedangkan saya adalah
bakal jenazah. Saya nak tanya puan-puan pernah tidur atas kafan? Belum lagi no. Mungkinlah kita jadi model untuk pengurusan khusus pengurusan jenazah. Ha? Tak pernah lagi no. Sejujurnya saya akui saya takut nak tidur di atas kafan. Macam mana kapas yang akan membalut tubuh. Orang tak bubuh dah kat kita. Pakaian dalam-dalam kita. Itulah keadaan kita yang mana wajib kita hadapi. Setiap orang wajib hadapi. Tapi seandainya kita dipakaikan oleh anak-anak yang soleh, oleh anak-anak yang solehah, itu dia akan berbangga dengan pakaian tu. Berbangga pada siapa? Kepada malaikat munkar dan nakir. Dia akan tunjuk kepada roh yang datang dalam keadaan berdengung bunyi. Mai kita mai tengok. Tengok baju ni anak aku pakaikan. Cantiknya. Okey baik. Itu roh yang mukmin. Kita kembali kepada roh yang asim, roh yang derhaka, roh yang berdosa. Allahu Akbar. Bila kita letak diri kita dalam roh yang berdosa, takut yang teramat sangat. Pada setiap ruang, pada setiap pintu, dia masuk kena. Solatnya yang tak sempurna, puasanya yang tak sempurna, sedekahnya yang penuh dengan riak dan takabur. Jadi setiap ruang boleh diduduki oleh dua orang malaikat tersebut. Menyiksa sampai tidak ada ruang untuk beristirahat. Begitu juga dia akan ungkit anak yang ditinggalkan, apa yang mereka buat. Apa yang dibuat oleh anak? Bergaduh, berkelahi sama-sama sendiri. Utus silaturahim sesama mereka. Perebutan harta berlaku apabila pendidikan tidak diberi. Itulah yang berlaku kepada anak-anak. Itu harta yang kita tinggalkan. Dia kata, berlaku perbualan di antara ataupun dialog di antara kita dengan malaikat. Kita tengok dah. Apa yang kedua-dua kamu kehendaki daripada aku? Tanya si mayat kepada malaikat munkar dan nakir. Hampa nak apa ni? Mai hujung kepala tak boleh. Mai kanan kiri semua tak boleh. Hampa nak apa ni? Jawab munkar dan nakir. Kehendak kami kepada engkau ialah tauhid Allah. Kami nak kepada engkau ni tauhid Allah. Apa tauhid Allah? Bertanya tentang keesaan Allah. Ataupun dalam bahasa yang paling mudah kita faham persoalan munkar dan nakir. Mar rabbuka. Mar rabbuka. Apa maksud? Siapa Tuhan kamu? Itulah soalan pertama yang akan ditanya oleh munkar dan nakir kepada si mayat. Yang menjawabnya bukan kita, bukan mulut lidah yang duk bercakap hari ni, bukan. Tetapi yang menjawabnya adalah tauhid. Akidah dalam diri kita yang kita jaga agar sama sekali tidak mensyirikkan Allah walau sedikit pun. Kita jaga tauhid kita. Kita jaga solat kita. Kita jaga syahadah kita. Maka itulah yang akan menjawab. Dia yang jawab. Sebab tu kita duk jaga bagi sempurna amalan-amalan ni. Sebab dia yang nak jawab. Kalau dia tak sempurna, dia akan tenganga, tak boleh jawab. Kata hadis Nabi SAW, nganga dia tu nganga yang luar. Allah Ta'ala akan asap masuk roh. Untuk apa? Untuk disiksa. Bila dia tak boleh jawab. Asap masuk roh. Dan dia apabila dia disiksa, jasadnya disiksa, rohnya akan menjerit kesakitan. Baru rasa sakit. Sakit yang teramat sangat. Tenganga, tak tahu nak jawab. Mana dia? Tak ada kepala tauhid. Tak ada dalam hati dia tauhid. Tak ada syahadah. Itu yang dikatakan, aku nak tanya. Ada mayat yang datang malaikat itu sekali tanya soalan tu saja. Mar rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia terus jawab. Allah Tuhanku. Apa penyaksianmu? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu penyaksian dia. Bukti. Bukti yang mengatakan dia mentauhidkan Allah. Ada mayat yang hanya satu soalan tu saja ditanya.
Dia tak tanya dah. Ada mayat yang ditanya sampai 70 tahun dia mati. Tanya tak habis-habis lagi. Sampai dah 70 tahun mati. Ada mayat yang lepas dia mati lebih 15 tahun. Ada mayat yang mati 3-4 tahun. 3-4 tahun tanya soalan yang sama, tak selesai-selesai lagi. Di dalam sirah Nabi SAW, Nabi melalui satu tanah perkuburan. Apabila beliau kembali daripada peperangan Khaybar, Nabi lintah satu tanah perkuburan. Bila Nabi lintah tanah perkuburan tu, Nabi kata, halak, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Sahabat ni tak tahu apakah ungkapan Nabi. Kalau kita maksudnya macam ni, habislah hang, habislah, pakailah hang, pakailah hang. Ha? Habislah, lingkuplah hang. Okay. Itu perkataan Nabi. Lalu bertanya sahabat, ungkapan apakah yang sedang kamu kata? Hang duk kata kat siapa ni? Ya Rasulullah. Sebab Rasulullah ni tak pernah berkeluar perkataan tak elok daripada mulut lidah dia. Hang duk kata dekat siapa ni? Maka kata Rasulullah, hampa tak kita lintas tanah perkuburan, kami tak nampak pun. Ya, yang telah mati 5-6 tahun yang lalu. Tapi dia tak selesai lagi, dia tak boleh jawab lagi soalan munkar dan nakir. Dah mati 5-6 tahun dah, tapi tak boleh jawab lagi. Tak boleh nak menyelesaikan jawapan dia dengan munkar dan nakir. Lamanya. Kata sahabat, mengapa begitu lama? Dia tak boleh jawab siapa Nabi dia. Wa man nabiyuka. Siapa Nabi engkau? Dia tak boleh jawab aku. Sebab dia tak pernah bersamaku. Dia tak pernah berselawat ke atasku. Dia tidak pernah mendengar pun tentang aku. Maka dia terus disiksa. Dia terus disiksa. Ada yang kata sahabat, ada tak yang tak disiksa? Maknanya yang langsung tak ditanya. Maka kata baginda SAW, ada yang langsung tak kena tanya. Ada rupa-rupanya mayat yang langsung tak kena tanya. Siapa? Orang yang meninggal dunia selepas selesai membaca suratul Mulk. Sebab tu Nabi suruh kita baca surah Mulk sebelum tidur. Usahakan diri, kalau boleh hafazlah. Dia tak banyak no. 30 ayat sahaja. Dialah yang akan menjadi pengawal ketika tidur kita. Dialah yang akan menjadi pengawal di dalam kubur. Datang malaikat munkar dan nakir untuk menyoal kita dalam kubur. Tengok ada dia. Al-Mulk dah ada. Kerajaan, raja yang besar. Mulk tu maksud dia raja. Dia dah ada, tak payah. Langsung tak ditanya. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia dah ada wakil. Baca surah Mulk. Baca surah Mulk. Setiap malam sebelum tidur. Okey, kita tak boleh baca sebelum tidur. Kita tak hafaz. Usahakan sehari 1 ayat. Sebulan dapat 30 ayat. Lupa ulang. Sebab kita ni selalu lupa. Lupa ulang. Benda lain boleh hafal. Yang tu takkan tak boleh. Usahakan. Kecuali lah saya dah menghafal, bukan kata 30 hari, 30 tahun dah hafal. Tak dapat-dapat, yang tu lain lah. Usahakan. Bukanlah dia kata wajib hafaz. Tapi kan untuk menjadi dia sebagai pengawal di dalam kubur. Orang katalah takdir Allah, kita tak tahu kita nak mati bila. Anda ditakdirkan kita mati dalam tidur tu, ada dah pengawal yang menunggu. Orang yang tidak akan ditanya langsung persoalan munkar dan nakir, orang yang mati selepas membaca surah Mulk. Lepas-lepas kita baca surah Mulk tu kan, kita mungkin iringi dengan doa-doa lain sebelum terlelap. Terus. Saya kita terjaga saja. Okay? Usahakan. Kena berusaha. Hidup kena usaha. Usaha dalam nak menghadapi sebuah kematian. Okey. Kemudian, bila mana diminta oleh munkar dan nakir tentang tauhid Allah, maka hamba Allah akan berkata, Asyhadu an la ilaha illallah. Maksudnya, Allahu Rabbi,
Allah Tuhanku. Dia menjawab dengan lancar, dengan fasih. Ketika ini, kata Nabi SAW, akan dibukakan, akan dilapangkan barzahnya, lahadnya, seluas-luas mata memandang. Dibukakan. Kemudian dengan apakah engkau berkata tentang hak Muhammad alaihissalam, ataupun persoalan waman nabiyuka, siapakah nabimu? Maka jawablah dengan lancar dan fasih. Muhammad Nabi. Muhammad adalah nabiku. Akan dilapangkan seluas-luasnya, tumbuhlah rumput-rumput halus berwarna kehijauan. Ini cerita hadis lah. Rumput tu tumbuh, bukan rumput berduri yang kita duduk, niang duduk. Rumput lembut. Furusim marfu'ah. Hamparan-hamparan kapek yang lembut, dia tumbuh rumput. Cantik. Yang mana kata malaikat Munkar dan Nakir, dia kata, nom, tidurlah kamu seperti tidur pengantin. Rasa macam tidur satu malam, tapi dah 100 tahun berlalu. Tak rasa lama. Menjawab soalan Munkar dan Nakir dengan penuh fasih dan lancar melalui amalan-amalan yang soleh dan solehah. Maka menjawab dia. Dia tanya kepada Munkar dan Nakir, mana main hamparan lembut ni? Yang hijau, hamparan lembut. Mana main ni? Apa jawab Munkar dan Nakir? Ini adalah tahajud malammu. Allahu Akbar. Tahajud malammu. Menjadi hamparan lembut di alam barzah. Tidurlah di atas hamparan tersebut. Masya Allah. Tak sia-sia. Kita bangun malam, korban sikit masa tidur. Memanglah kalau ikut bisikan syaitan tu, nak pejam selalu. Tambah untuk benda-benda yang baik. Hingga nak lena. Lepas-lepas bagi salam tu nak lena saja. Syaitan tidurlah. Hang tak cukup tidur. Semalam hang tidur lambat. Ni hang bangkit awal. Hang boleh jatuh sakit Kata syaitan laknatullah. Mana ada orang mati bangkit sembahyang malam? Tapi kalau orang dengar, dia tu mati tengah sembahyang tahajud. Masya Allah. Kematian yang dicemburui. Betul tak? Kalau macam tu aku pun nak mati lah. Nak mati dalam keadaan bersolat. Siapa tak mau? Mati dalam keadaan bersujud. Masya Allah. Siapa tak mau? Kan? Semua kita berkehendakkan kepada keadaan yang sedemikian. Subhanallah. Ni kata di antara persoalan-persoalannya. Kalau kata hidup dia ada kasih dan cinta pada Rasulullah SAW, anta ma'am man ahabba, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Adanya penyaksian ataupun syahadah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Itu jawapan yang diberi oleh seseorang yang mati dengan jawapan yang lancar. Maka kata Munkar dan Nakir, hidup engkau mukmin dan mati engkau mukmin. Kalau macam tu hang betul, hidup engkau dalam keadaan beriman, mati engkau dalam keadaan beriman. Dah cukup. Dia tak tanya banyak dah. Sebab yang mati itu adalah hamba yang mukmin, maka tidak akan ditanya. Selesai. Okay. Kisah tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini seorang Nabi yang diutuskan 500 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna dia lepas Nabi Isa tu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan Hawarin. Dia ada Hawarin, pemuda-pemuda setia yang mengaku menjadi tentera Allah. Daripada 12 orang pemuda ni yang mengikut setia perjuangan Nabi Isa alaihissalam ke mana jua. Satu hari melintasi perkuburan lama. Dia berhenti di situ, dia kata bangunlah, bangunlah, bangunlah. Maka ketika ni puak Hawarin yang ikut dia ni, dia pun tengah berehat, tidur. Ingatkan dia berhenti, dia suruh mereka bangun.
Bangkit mereka. Rupa-rupanya dia tak cakap dengan mereka. Dia cakap dengan kubur ulama. Nabi Isa alaihissalam ni Allah Ta'ala beri kepada dia keistimewaan. Dia boleh menghidupkan orang yang mati. Nah, dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita banyak kali. Dia di antara mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam iaitu menghidupkan orang yang mati. Jadi dia suruh orang yang mati ni bangkit. Kenapa dia suruh bangkit? Dia pun tengah-tengah tengok rupanya tiba-tiba bergeraklah tanah yang berada di satu sudut penjuru tempat dia berehat tu. Bangkit orang mati. Pasal apa dia suruh bangkit? Duk kriau teruk sangat. Kriau teruk sangat. Dia nak tolong. Dia suruh bangkit. Bangkitlah. Macam kita tidur dengan orang yang mamun. Faham mamun? Yang kriau menyerit-nyerit tu. Kita jadi takut kan dengar. Kita nanti kejut dia. Hai, pasal apa ni? Nah, keadaan Nabi Isa alaihissalam yang diberi keistimewaan oleh Allah mendengar jeritan si mayat. Dia macam tu lah. Dia pun nak rehat, nak tidur. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi ruang. Buka hijab kepada dia mendengar jeritan si mayat tu. Dia kata bangkit. Dengan izin daripada Allah Ta'ala, bangkit si mati yang sedang menangis, menjerit. Hang pasal apa? Dia tanya. Dalam bahasa saya lah, saya tak nak. Ini Rasulullah cerita balik pada sahabat. Kenapa? Kriya teruk sangat ni. Dia kata aku disiksa, tak berhenti lagi. Lama dah ke? Dah 70 tahun aku mati. Tak habis lagi. Atas urusan apa penyiksaan ini? Atas urusan sedikit sangat-sangat. Hang kerja apa dulu? Aku adalah seorang penjual kayu api. Ada Polan bin Polan pesan dekat aku suruh hantar seberkah kayu api. Dia bayar dah siap-siap duit. Dah aku bagi duit, mungkin hantar lah. Hantar tu seberkah ke rumah aku. Untuk isteri aku gunakan. Lepas tu dia kata, waktu aku duk junjung kayu api tu, aku baru lepas makan roti cecah dengan daging. Serpihan daging lekat di celah gigiku. Maka aku ambil kayu api yang ada di atas kepala aku tu, ambil selumbak dia saja. Aku buat colek gigi. Aku hantar kepada tuan dia mengikut jumlah harga yang dia mau. Tapi aku tak minta halal pada colek gigi yang aku gunakan. Banyaklah dia guna colek gigi tu. Colek gigi besar ni kan kayu. Selumbak saja. Rupanya bila kita dah akad jual beli dah jadi hak orang. Walaupun dia masih lagi duduk dekat hang. Hang tak boleh guna sewenang-wenangnya. Masya Allah. 70 tahun dibicarakan. Dan dihisap serta disisa. Atas perbuatan tak minta halal. Allahu Akbar. Baik kita tengok. Ini barang dagangan. Ya. Maaf saya cakap, orang yang ambil upah masak, orang yang nak buat catering, kena ambil cakna pada urusan ni. Tuan dia bagi sekian duit, kita dah kira. Berapa. Kita ambil guna, pakai dah duit dia, kita beli barang-barang tu dengan jumlah sekian. Sat lagi, kita dah masak khas untuk dia. Dia cedok tak apa, cedok pergi tak apa. Dia pergi mari, dia nak buat kenduri. Duit dia dah bayar dah. Kita makan pula anak beranak kita. Daripada tu. Tanpa kita minta halal kepada dia. Jenuh jawab. Benda tu tumbuh dalam daging kita. Hidup subur sesuburnya tubuh badan kita. Jenuh jawab dengan Allah. Tu yang kata Nabi Isa, hanya selumbak bukan dia makan. Selumbak saja. 70 tahun dia disiksa. Masya Allah. Lamanya. Lamanya. Macam mana cerita kita. Kita pernah dah ambil hak orang besar selumbak. Mungkin lebih. Bukan sebesar selumbar.
bahkan lebih. Sebab tu banyaklah minta maaf. No? Perbanyakkan minta maaf. Bimbang, mungkin terguna. Mungkin terpakai, tak sempat minta halal. Banyaknya tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita dengan Allah. Tanggungjawab kita dengan makhluk. Hablum minan nas, hablum minallah. Perhubungan dengan Allah, perhubungan dengan manusia. Kedua-duanya kena jaga. Jangan sampai di akhirat ataupun di alam yang awal-awal kita, ini nanti kita akan dipersoalkan. InsyaAllah ta'ala kita akan masuk pada bulan hadapan. Selanjutnya hikmah tentang ketetapan soalan kedua-dua malaikat itu. Hikmah maksudnya rahsia. Kenapa Allah Ta'ala hadirkan di dalam lahat dua orang malaikat, bukan satu. Walhal malaikat yang membawa rezeki ataupun yang membawa rahmat disebut dengan nama apa? Mikail. Tak? Malaikat Mikail ditugaskan membawa rezeki. Awak seorang. Awak satu. Walhal bumi tu luas. No? Banyak nak kena hantar rezeki ni. Awak bagi grab seorang saja. Kenapakah di alam barzah, alam yang begitu sempit, cukup-cukup badan je, dihantar dua? Kenapa? Sama bulan depan kalau panjang umur. Aku seronok. Berhenti sebelum kenyang. Kenapa dia tak ada? Dia. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah? Dah 100 hari lebih dah. Dia duduk di dalam timbunan tu. Tapi, mereka dapat selamatkan dia. Kata-kata tu tak hapus lagi. Tak luput lagi daripada bibir mulut dia. Walhal tak ada makan, tak ada minum. Itulah makanan dia. Itulah minuman dia. Ni dikatakan mukjizat Al-Quran. No? Mukjizat Al-Quran. Kita tengok Masya Allah. Subhanallah. Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita betapa hebatnya dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Bayangkan, dia pun tutup mata dia kan, sebab dia tak boleh, kalau dia tengok matahari dia boleh buta terus. Tapi dia pun tak boleh tutup mulut dia. Mulut terus baca. Masya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadikanlah Al-Quran sentiasa meniti di bibir mulut kita. Hidupkanlah lidah kita, mulut kita dengan Al-Quran. Nescaya insyaAllah. Al-Quran tu dia bukan makhluk. Dia kalamullah. Jadikanlah dia perumpamaan macam kita mendengar Allah sedang bercakap dengan kita. Kita ulang cakap Allah balik. Jadikan dia sebagai teman kita. Dia akan menemani kita dalam susah dan dalam senang. Wallahualam. Terima kasih. Asnah. Ya. Okey. Baik. Baik, terima kasih nak. Bagaimana keadaan orang yang suka amalkan, tapi dia beramal juga dengan surah Mulk. Cuma dia tak buat sebelum tidur. Dia buat lepas maghrib. Baik. Islam tu indah. Memandang daripada sudut kemudahan dia. Lepas maghrib, dia dah siap dalam berwudu. Dia dalam keadaan tutup aurat. Dia memang dia santai dah waktu tu. Menanti Aisyah. Saat lagi lepas Aisyah dah rasa tak larat sangat dah. Nak hafaz dia tak boleh hafaz. Jadi dia baca lepas maghrib. Boleh tak? Ya boleh. Boleh insyaAllah. Tetapi lepas Aisyah saat lagi janganlah buat aktiviti atau apa nak bagus dah. Kalau lepas Aisyah saat lagi ada aktiviti. Kita ni ada anak-anak. Kadang-kadang anak-anak tu mai jenguk. Mak, ada mana? Aku ada di rumah baru lepas Aisyah. Jom nak bawa keluar saat makan. Rasa-rasa macam tak mau makan dah. Tapi nak jaga hati anak sekali-sekala mai ni. Nak raikan kegembiraan hati anak. Jomlah. Minum sajalah mak, makan dah kenyang. Dah baca dah Mulk dah tadi. Duk ingat aktiviti kita nak tidur lah apa lagi. Kan?
TV pun tak ada yang menghiburkan. Tidak. Usia-usia kita ni adakah gambar perang yang kita nak tengok? Buat semak perut. Ha? Gambar hantu kita tak percaya dah tengok gambar hantu. Dulu semua tengok gambar hantu. Tutup mata, buka sekali, tutup sikit. Jadi kita tak percaya dah. Dia kata tu pembohong. Ha? Dia main usia-usia kita ni, dia tak ada apa. Dia nak menemui satu perjalanan. Nak tidur Ustaz. Ha, ya Allah, kejutlah aku untuk tahajud. Tengok-tengok anak main, nak jaga hati anak. Keluar bila. Tu saya kata, adalah aktiviti luar. No? Bila ada aktiviti luar, waktu ni kita dah buat damuk tadi. Tak lagi kena baca balik. Nah? Tapi kalau tak ada aktiviti luar, boleh tak? Ya boleh. Boleh. Nah? Ha. Tengok keadaan. Nah? Hati mak ni dia kadang dia jaga. Dia lebih banyak menjaga. Nah? Dia nak jaga hati suami kalau masih ada suami. Nak jaga hati anak-anak bila ada. Nak jaga hati cucu. Lagilah teruk dia nak kena jaga hati cucu. Nah? Kita tengok macam mana Rasulullah jaga hati cucu. Sampai letak atas belakang. Dia jadi kuda. Nah? Ha. Pak lah ni, kalau anak nak naik atas belakang tak bagi. Tapi kalau cucu nak naik tak apa. Buatlah lagu mana pun cucu tak apa. Kan? Ha. Tu kata, kita tengok penjagaan kita pada hati orang-orang takut terluka, takut terentak. Tengok lambak tu, bila kami ajak tak pernah memang hobi. Aku rasa mesti tak boleh nak makan dah. Nah, perut-perut tua ni tak apa-apa nak boleh. Jomlah keluar pergi. Kita pergi lepak-lepak dalam tepi laut. Bukan lepak saja nah. Biji mata kita memerhati kan. Yang ni aku tak mau main tani ni. Jumpa macam-macam. Bila dah mata melihat, mulut berbicara. Nah? Ha. Kena buat lain? Ha? Kena buat lain. Ha? Wallahualam. Ya. Okey. Okey baik. Kalau yang hafaz tu macam mana? Adakah dia mesti tutup aurat? Tak. Dia tak perlu tutup aurat. Nah? Dia tak perlu beruduk pun. Ha. Dia naik atas katil. Ajar saya ni lah. Naik atas katil. Tak tidurlah baca lah. Baca. Sampai terlena. Kalau dah. Elok dah. Faman ya'tikum bima ima'in tu. Sadaqallah. Tak lena lagi. Mungkin boleh sambung dengan hak lain-lain. Ataupun member sebelah ajak sembang. Bolehlah sembang dengan dia. Nah? Jadi tak mengapa. Walaupun dalam keadaan kita tak beruduk, mungkin batal ambil dah uduk, nak tidur ambil uduk. Tersentuh dengan kawan sebelah. Takkan nak kata, don't touch. Jangan sentuh, aku ada uduk ni. Tak boleh. Haram kalau kita kata uduk dia. Nah? Tak apa. Walaupun uduk kita dah sempurna, terkena kawan sebelah, tak dikira dah. Tak dikira batal kan? Batal tetap batal. Tapi Allah Ta'ala tetap kira kita dalam beruduk kerana kita melakukan ketaatan. Baca surah Mulk. Nah, tak pakai tudung pun tak apa. Ya, tak apa. Sebab kita bukan menghadap dengan kalam tu. Dia ada dalam diri kita. Tak beruduk dan tidak menutup aurat. Ya, boleh. Nah? Ya. Yang tak apa tak boleh lah, no? Ya. Dia kena bangkit duduk, cari kitab, buka lah, no? Kalau nak baca sambil tidur pun boleh. Ambil kitab tapi kurang adab. No? Baca Al-Quran. Kita angkat Quran macam kita duduk baca novel tu lah. Kan? Sambil tidur kita buka. Boleh. Tapi kurang adab. No? Ya. Assalamualaikum. Okey. Kalau kita buka YouTube, surah Mulk, kita letak di tepi kita, dia baca, kita ikut dia. Boleh. Nah? Boleh. Daripada kita duk buka lagu yang repek-repek tu, nah? Ya, dibolehkan. Alhamdulillah. Lah ni ada alat-alat canggih tu, kita boleh guna tu. Buka radio, pelan-pelan, surah Mulk. Dia mengaji, kita tak mengaji. Seelok-eloknya kita baca lah, no? Itu yang terbaik. Assalamualaikum Ustazah. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Kak Ana.
Ustazah, macam mana kan kalau orang ambil benda kita lah, macam kita ambil bunga kantan kat rumah kita. Lepas tu kan kita tak ada, dia ambil tu dia makan dah habis makan habis dia baru jumpa kita, dia kata tadi dia ambil bunga kantan. Apakah hukum dia Ustazah? Dan lagi satu Ustazah, macam kita solat, habis tu kan cik garu-garu, berapa kali kita boleh gerakkan anggota kita? Itu saja Okey. Ustazah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada dua soalan dah. Soalan pertama berkenaan dengan ambil barang kita, tak minta izin. Perumpamaan nak ambil benda makan. Benda makan contoh dia, kita tanam bunga kantan, daun karpole, daun kunyit dan yang sama waktu dengannya. Jiran kita, dia ambil tanpa minta izin dekat kita. Dia ambil sebab kita tak ada rumah. Dia ambil, dia makan apa semua. Lepas tu dia jumpa kita bila-bila baru dia abang. Itu mai ambil ni, kami makan dah sedap nah. Dia minta halal. Baik. Apa hukumnya? Hukumnya tetap haram. Hukumnya tetap haram jikalau tanpa izin daripada tuannya. Dia duduk dalam haram lah. Sampailah hari dia jumpa dengan tuan, dia minta halal. Kalau tuan tu kata lah, awak ambil, aku duduk simpan lah nak makan, patut aku pergi tengok, tak ada. Rupanya ambil. Tak apalah aku halal. Tak pernah halal tu. Ataupun tuan tersebut kata, bila-bila mai ambil lah. Saya ada ke, saya tak ada ke, ambil. Dia bagi permit awal. Ambil. Lalu bila pun cantah. Janganlah sampai buta. Agak-agak lah. Nak ambil orang punya kan. Okey. Hukumnya tetap haram bila kita ambil orang punya tanpa izin. Okey, soalan yang kedua berkenaan dengan garu dalam sembahyang. Dia nak gatai pun time tu lah. Garu dah sikit. Kan kita tak boleh bergerak 3 kali berturut-turut. Jadi dia gatai. Gatai tang mana? Gatai tang. Garulah dengan satu anak jari. Jangan gergah gitu. Gergah gitu. 3 kali berturut-turut. Batal solat. Sebab pergerakan 3 kali berturut-turut. Tapi dengan menggunakan anggota kecil. Jari je. Tak apalah 100 kali pun tak apa. Kena. Boleh. Untuk anggota yang kecil sahaja. Untuk anggota besar, maka tak boleh. Kecuali yang bergerak tanpa disuruh. Baik, ini ulama fiqh yang bergerak tanpa disuruh, tanpa rasa. Apa dia? Baik, untuk perempuan dia ada 2 biji buah. Sesuruhkah dia bergerak? Tak. Ataupun kita nak menggerakkan dia kah? Tak. Dia akan bergerak mengikut pergerakan kita. Betul? Okey. Ini bukan lawak ni. Satu lagi. Pada bahagian buah zakar lelaki. Bergerak tanpa disuruh ketika dia sembahyang. Betul tak? Dia bangkit duduk. Walaupun anggota tu besar macam mana pun, dia tidak dianggap sebagai anggota yang bergerak 3 kali berturut-turut, maka tidak batal sembahyang. Faham tak? Ni kata masalah fiqh. Dia korek sampai dalam lubang punggung cerita nak. Okey, lelaki adakah kena pakai? Tak apa, tak pakai pun tak apa. Sebab saya kata, anggota tu dia bukan bergerak dengan kehendak dia. Dia ikut bergoyang dengan tubuh badan kita bangkit turun tu. Kawan pun bergerak lah. Faham tak? Kita bukan bicara, dia kata fiqh ni jangan malu belajar no? Jangan malu belajar dan jangan malu bertanya. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya satu keadaan di mana surau saya ada imam-imam yang telah dilantik. Tapi bila sembahyang, kadang-kadang mereka akan suruh salah seorang jemaah tu jadi imam. Yang tak dilantik lah, jemaah biasa. Tapi bacaan dia memang tajwid dia semua dari Fatihah dia sampai surah semua tak mengikut tajwid lah.
So kami jemaah yang wanita atau jemaah-jemaah lain pun mungkin rasa ganggu, kadang baca sampai Fatihah 2-3 kali. Macam terganggu dengan bacaan dia lah, tapi dia tetap juga jadi imam. Dan saya pun dah maklumkan pada mereka, tapi mereka tak boleh buat apa, mereka takut mereka tegur sekali lagi, tak mau main surau pula. Tapi yang menjadi imam ni, mungkin dia pun tak tahu bacaan dia betul tak betul, tapi siapa yang nak pergi tegur dia, Ustazah? Keadaan ni berlarutan lah, Ustazah, tak tahulah macam mana nak maklum kepada dia bacaan dia tak betul. Kami orang perempuan kami segan nak tegur dia, orang lelaki pun tak mau tegur. Jadi dia duduk sembahyang setiap hari pun dengan keadaan tajwid yang salah, bacaan semua salah. Macam mana nak buat, Ustazah? Terima kasih, Ustazah. Baik. Sama-sama kasih. Ini persoalan lah. Ini masalah umum. Masalah ummah. Susah juga nak selesai kalau kita tak berani. Iaitu melantik seorang imam yang tidak qori. Bukan qori yang duk ngaji dalam TV tu. Hebat sangat kot. Sembahyang subuh mah pukul 9 habis kalau dia baca dah. Okey. Melantik imam yang tidak fasih bacaannya. Fatihahnya yang tak betul. No? Adakah boleh? Syarat jadi imam yang paling utama kena fasih bacaan. Kalau tak fasih, dia tu macam kita lantik driver bas untuk bawa rombongan, dia lesen pun tak ada. Dia nak tekan brek tang mana pun dia tak tahu. Dia tak tahu selok belok nak kona kanan, kona kiri pun dia tak tahu. Apa akan jadi pada rombongan tersebut? Kita fikir dengan logik akal dunia ni. Apa akan jadi? Lingkup panah takkan sampai destinasi. Tidak? Macam itulah apabila kita melantik seorang imam yang bukan qori, yang bukan faham dalam Al-Quran. Bacaannya yang tak betul, tajwidnya yang salah, panjang pendeknya, fasahanya yang berterabuk. Yang mana bila kita dapat kesan, ketika ni dah kita tahu, jangan ikut. Dah hang tahu dia tak betul, jangan ikut. Okey, apa tindakan yang perlu kita buat? Bagi tahu dia. Semua pakat tak mau bagi tahu dengan sebab nak jaga hati, nanti kalau tegur dia tak main dah. Kena bagi tahu, wajib bagi tahu. Sebab masalah bacaan dalam sembahyang ni, masalah rukun qauli, wajib. Kalau dia tak betul, bermakna dia sembahyang seorang-seorang pun tak betul. Bila tak betul Fatihah, maka tak betul lah solat dia. Betul tak? Kita menegur kerana Allah dapat pahala. Wajib tegur. Jawapan daripada saya, dia mungkin jahil. Yang dilantik menjadi imam itu mungkin jahil. Kalau kata dia pandai, tentu bacaan dia elok. Bukanlah suruh baca elok-elok terang mana, berlagu. Tak. Bagi makhraj tu betul sudah. Panjang pendek tu kena insya-Allah. Jemaah nanti ikutlah. Tak usahlah duduk tunggu macam imam Haramain tu. Kita pun tak harap kepada yang sedemikian. Tapi memadailah. Bacaan tu bagi betul. Ada hak yang jenis ego ni marah kalau orang tegur. Tegur esok tak main dah. Mau bagi kayu 42 kat dia baru dia tahu. Dah hang pasal tak betul orang tegur tak boleh wajib tegur. Jadi buat masalah ni kalau dia jadi imam, kita dah dapat kesan kesalahan dia tu jangan ikut. Kalau kita ikut, kita tak sah. Itulah yang saya boleh jawapan. Jadi kalau kata berlaku dalam karya puan bertanggungjawab untuk menegur. Puan tak mampu sebab kita perempuan. Yang jadi imam tu lelaki. Suruh lelaki, wakilkan pada lelaki untuk tegur. Kalau lelaki semua tak mau tegur, Allahu Akbar. Susah, tidak? Apa guna jadi lelaki kalau tak berani menegur? Kan nak jadi khalifah. Bukan senang lah. Itu saya boleh bagi. Saya tak berani nak kata lebih-lebih. Marah-marah. Biar apilah orang marah. Okay minta maaf dah. Tak apa. Okay, habis Ada yang nak bertanya tapi tak ada suara. Dengar suara tapi tak clear. Putih-putih. Ustazah yang tadi saya kata, yang kita nak mufaraqah tu, kita masih tempat kita di situ, semua kita niat sajalah. Tapi kalau kita sebenarnya ramai-ramai, perbuatan kita ni tak sama. Mesti orang kata, pasal apa tak sama. Macam mana Ustazah? Kita kena ikut dia juga, tapi cuma niat kita lah yang lain. Tak usah ikut terus. Ikut apa? Tak usah ikut terus.
Bagi tahulah dekat orang. Takkan orang lain tak tahu, tak boleh kesan. Kalau kita seorang dia boleh kesan kesilapan dia tu. Tapi semua orang pun ikut juga Ustazah. Betul saya kata nah. Bila dah semua tahu kata dia tak betul, lepas tu semua ikut juga, maka dia akan terus jadi imam, dia kata dia betul. Nah. Itulah. Silap kita juga tu. Okay, terima kasih Ustazah. Terima kasih. Baik. Sama-sama kasih nah. Minta maaf nah. Saya sudah dulu nah, yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. Hari ini saya ambil masa lebih sikit. Sebab tadi saya masuk lambat nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hablana haqqatal iman bika hatta la nakhafu wa la narju ghairaka wa la na'budu syai'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatika wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min dhalika ya ni'mal mujib wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih semua nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Sama kasih. Sama-sama kasih. Dulu. Terima kasih, lama tak tengok semua. Assalamualaikum. Fazlina. Tadi mau duduk jauh dalam ni, nak tengok macam mana. Boleh. Tengok dalam ni je. Okey, Assalamualaikum. Undur dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.